sebenarnya ada benda yang perlu ditekankan di sini, iaitu proses cerapan. Jadi Ar-Razi menekankan bahawa dia bukan tentang tahayyuk semata-mata, tapi idrak, proses idrak yang berlaku. So di sini Ar-Razi membuat dilema apabila beliau menjawab soalan ahli falsafah. Boleh rujuk secara panjang lebar dalam Nihayatul Uqul. Kalau dikatakan sama' dan basar itu adalah ihatah, menangkapi ilmu, ada dua persoalan. Sama ada dia zat Allah ataupun sesuatu yang selain daripada zat, ada sifat. Baik, Asy'ariyah mengatakan dia ada sifat, bukan sekadar zat. Jadi zaid. Ada persoalan, ini baharu ataupun qadim? Benda baru ke benda lama? Ar-Razi mengatakan dia adalah qadim, telah berlaku sejak sedia kala. Kalau baharu artinya Allah bersifat dengan sifat baru. Jadi telah berlaku secara qadim. Baik, bila berlaku secara qadim, Ar-Razi membahaskan sendiri. Ahli falsafah bertanya kepada Ar-Razi, jadi macam mana sifat yang qadim itu boleh menyingkap perkara-perkara yang didengar dan perkara-perkara yang dilihat yang baru datang kemudian? Sebab dilukiskan oleh ahli falsafah dan dipersetujui oleh Ar-Razi, mustahil untuk mendengar perkara yang belum wujud. Mustahil untuk dilihat perkara yang belum wujud. Maka di sini Ar-Razi membawakan jalan keluar. Jalan keluarnya adalah boleh melihat dan boleh mendengar. Ta'alluq itu adalah baru. Tapi ta'alluq itu tidak memberi kesan apa-apa pun. Dia sekadar umur ghair mawjudah fil a'yan. Sesuatu yang tidak ada wujudnya pada realiti. So, process of capture itu, cerapan maklumat itu, kata Ar-Razi, masih tidak bercanggah dengan kaedah mustahil berlaku sesuatu yang baharu kepada Allah Subhanahu Wa Taala selagi mana dikatakan proses cerapan itu amr ghair wujud fil waqi' ataupun ghair mawjudah fil a'yan. Proses cerapan itu tidak berlaku pada dataran realiti. So okey je, taklah bercanggah dengan perkara-perkara lain. Baik, isu ini selepas Ar-Razi telah di-pick up oleh ramai ulama Asy'ariyah, mereka menggunakan kaedah istilah-istilah yang saya sebut ni. Kalau tengok dalam Fathul Mubin disebutkan ada di kalangan mereka menamakan dia nisab wal idhafah, sekadar tambahan dan penisbahan sahaja. Al-Yafraini menyebutkan bahawa dia adalah tambahan pada perkara-perkara yang dinisbahkan kepada sifat, bukanlah perubahan kepada sifat. Disebutkan oleh Said Fudah sebut dalam tahqiq kitab Nata'ij Afkar, dia sebutkan bahawa ini adalah mujarrad idhafah baina sifat wal muta'allaqat. Dia sekadar persandaran ataupun perhubungan di antara sifat dan juga apa yang disandarkan kepada sifat itu. Dalam Fathul Mubin disebutkan laisa amran wujudiyan fil kharij yaqumu bihima. Ya, betul. Ta'alluq tanjizi hadis itu baru, tapi bukanlah perkara yang wujudi yang ada pada dataran kenyataan dan realiti. Disebut dalam Nata'ij Afkar Thiqat, huwa nisbah. Ia adalah sekadar nisbah. So dari mana datang perkataan ni semua? Ini semua seingat saya, nanti saya boleh tanya mungkin P. Faiz boleh betulkan kalau saya salah. Dia datang daripada persoalan Ar-Razi. Tak boleh setakat bersedia untuk mendengar dan melihat. Mesti ada capture, mesti ada idrak, mesti ada cerapan. So cerapan ini kata Ar-Razi untuk perkara-perkara yang baharu adalah umur yang tak ada kewujudannya di alam nyata. Dan selepas itu berkembang idea ini. Isunya sekarang Ar-Razi sendiri beliau bermasalah dengan idea ini. Dalam kitab yang sama, Nihayatul Uqul, Ar-Razi sebut kalau tak boleh terima idea ni dengan anggapan idea ini lemah, kita masih boleh mengisbatkan sama' dan basar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana? Dengan menerima idea karamiyah. Karamiyah kata apa? Sama' dan basar itu baru berlaku apabila perkara itu berlaku. Ini bukan saya kata tau. Ini Ar-Razi sebut. Kalau idea ini tak boleh dipakai, boleh pakai idea karamiyah. Baik, dalam kitab terakhir yang ditulis oleh Ar-Razi, Matalibul Aliyah, yang dia tak sempat sempurnakan pun sebelum dia meninggal dunia. Kata Al-Imam Ar-Razi, tak ada satu mazhab pun yang boleh lari daripada mengisbatkan sesuatu yang baharu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada satu mazhab pun setelah kajian intensif dia. Kata Ar-Razi, kalau Asy'ariyah kata dia boleh lari daripada mengisbatkan sesuatu yang baharu kepada Allah, dalam Matalibul Aliyah, kata Ar-Razi, macam mana Allah boleh mendengar suara Zaid sebelum Zaid bercakap? Macam mana Allah boleh melihat tindakan Zaid sebelum Zaid bertindak? Ini menunjukkan bahawa
telah berlaku sesuatu yang baharu, meskipun Asy'ariyah mendakwa mereka boleh lari daripada mengisbatkan sesuatu yang baharu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata siapa? Kata Ar-Razi. Demikian juga dalam Matalibul Aliyah, apabila Ar-Razi membawakan hujah kelompok-kelompok Karamiyah dan sebagainya yang mengisbatkan adanya sesuatu yang baharu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Ar-Razi menyebutkan bahawa antara hujah mereka, zalika sama' innama hadatha 'inda huduth zalika saut. Pendengaran hanya berlaku setelah adanya perkara yang didengar. Ar-Razi tinggalkan tanpa bantahan. Karamiyah kata ini menunjukkan bahawa idea kami bahawa berlaku sesuatu yang baharu pada sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara yang baharu berlaku. Ar-Razi diamkan tanpa sebarang bantahan. Boleh lihat dalam Al-Matalibul Aliyah. Jadi ini isu yang penting untuk kita faham. Ar-Razi adalah ulama besar Asy'ariyah yang berdebat dengan Mu'tazilah dan ahli falsafah. Kita takkan faham isu ni kalau kita baca, saya minta maaf bukan untuk memperkecilkan, membaca As-Sanusi ataupun membaca Al-Baijuri ataupun membaca Ad-Dasuqi ataupun membaca Al-Malali ataupun tak boleh. Sebab mereka tidak berdebat dengan Mu'tazilah dan juga ahli falsafah. If you really want to know Asy'ariyah, you have to go into Ar-Razi, Al-Amidi, Al-Ghazali. They are the stars. Itu cara betul nak memahami pendirian dan juga pemahaman ulama Asy'ariyah. Sebab itu Ar-Razi membawakan kaedah ini. Ta'alluq tanjizi hadis adalah umur, orang namakan i'tibari. Kenapa dinamakan i'tibari? Sebab kalau tidak, kamu tak ada jalan keluar. Kalau sekadar mengikut takrifan-takrifan lama, sifatun mutahayyi'ah, ada persoalan di situ. Mutahayyi'ah tanpa cerapan doesn't mean anything. Ini kebijaksanaan Ar-Razi yang kena lihat pemikiran dia. Salah faham tentang ta'alluq. Saya tengok di sananya ada ketidakjelasan maksud ta'alluq ni. Dikatakan ta'alluq tu ialah bukan perkara yang wujud pada a'yan, berarti amrun ma'dum. Terus lawannya ialah amrun ma'dum, amrun adami. Jadi sebenarnya bukan seperti itu cara difahami oleh ulama Asy'ariyah. Sesuatu yang tidak ada, jenis dia bukan ada, tidak semestinya lawannya ialah apa dia panggil apa? Lazimnya ialah tidak ada. Bukan seperti itu. Ada benda yang tidak ada tetapi sungguh dia panggil. Tidak ada tapi sungguh. Seperti contoh, seperti saya gerakkan tangan. Gerakkan tangan ni, di mana kalau kita lihat adanya gerak pada tangan? Tidak ada. Apa yang kita lihat ni ialah tangan yang bergerak, bukan gerak yang ada pada tangan. Tapi gerak tu kita faham. Sungguh tak tangan saya bergerak? Sungguh. Itu menunjuk kata bukan tiap-tiap perkara yang kita tidak lihat lalu terus kita hukum dengan adam, dengan tidak ada. Bahkan di sana ada amrun i'tibari, dan amrun i'tibari bukan amrun adami. Dia amrun subutiyun, sungguh sabit fil azhan. Dan kalau kita nak bahas dengan panjang lebar lagi, Imam Ghazali itu sebut sampai ada beberapa jenis maujud ni. Maujud fil azhan, maujud fil khari dan sebagainya dah. Saya fikir you Faiz mungkin tak faham penjelasan saya dan tak faham konteks kenapa ini datang into existence. Kenapa ucapan ini datang? Bahkan Syed Fudah sendiri sebut ada perbezaan di kalangan Asy'ariyah. Yang mula-mula establish point ini dia adalah amr i'tibari, adalah Ar-Razi. Persoalan yang penting untuk disingkap, kenapa Ar-Razi datangkan idea ini? Sehingga sebagai ulama Asy'ariyah mendamaikan, sebahagian kita ada dua pandangan. Satu mengatakan nafsiyah, satu mengatakan dia adalah amr i'tibariyah. Sebahagian lagi menggabungkan kedua-duanya. Apabila ta'alluq tanjizi qadim zatiyah, tanjizi hadis adalah sifat amr i'tibari. Soalannya, kenapa Ar-Razi datangkan idea ni? Kena faham konteks yang lebih luas. Ar-Razi rahimahullah mendatangkan idea ini sebab ada satu masalah besar. Masalahnya apabila dikatakan berlakunya idrak di sisi Ar-Razi hanya boleh berlaku kalau mudrak itu telah wujud. Di situ baru boleh berlaku idrak. Jadi untuk mengisbatkan berlakunya idrak, kalau diisbatkan berlakunya idrak pada ketika mudrak itu wujud, benda-benda yang dicerna ataupun dicerap itu wujud, artinya telah berlaku sesuatu yang baharu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tujuan kenapa Ar-Razi membawakan idea ini i'tibari ataupun ghair mawjudah fil a'yan adalah untuk mengatakan bahawa telah berlaku idrak. Tetapi idrak ini
pada tanjizi hadis tidak bercanggah dengan kaedah mustahil berlaku sesuatu yang baharu pada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana idrak ini tidak berlaku pada dataran realiti. Tak jadi apa-apa. Tak ada apa-apa. Ini konteks perbincangan kenapa dia dibawa. Masalah dia, kita tak bolehlah main cakap suka hati tanpa merujuk kepada penulisan A'immatul Syi'rah. Lihat apa yang ditulis oleh mereka. Said Fudah sendiri tulis. Dia sendiri tulis. Pandangan yang kedua adalah mansub kepada Imam Razi, ta'alluq nisbah, ai mujarrad idafah, sekadar idafah semata-mata. Dia bukan tentang i'tibari, intizai ke apa, bukan itu maksudnya. Kerana pada perkara-perkara yang kadim tidak ada nisbi, bukan amr nisbi, kerana dia berlaku haqiqatul amr, berlaku pada dataran realiti. Tapi untuk perkara yang baharu, ini tujuan Ar-Razi membawakan idea ni supaya dia tak bercanggah dengan kaedah itu. Tapi P.U. Faiz datang cerita kat kita, dia ada, dia bukan ada, dia subuti tapi tak ada. Apa ni? Subuti tapi tak ada lah cerita dia. Subut ke tak subut itu cerita lain. Tapi konteks yang Ar-Razi nak bawa, dia tak ada, tak berlaku pada dataran realiti. Itulah istilah yang digunakan oleh mereka. Dalam Fathul Mubin disebutkan laisa amran wujudiyan fil kharij yaqumu bihima. Bukan sesuatu yang ada pada luar, di luar minda, yang Allah Subhanahu Wa Taala melakukan kedua-duanya. Maksudnya apa? Tak ada.